Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Amy Zarina dan kali ini Kru Lubna membawakan kepada anda satu segmen yang sangat istimewa dan pastinya menarik untuk para wanita di luar sana. Hari ini kita di dalam segmen penjagaan dan rawatan pokok ros dan di keliling saya ini dipenuhi oleh bunga-bunga ros yang indah sebagai antara terapi untuk kita jugalah. Jadi hari ini kita sekali lagi bersama Dr. Sharifah Marzeti Adibah binti Said Muhammad yang merupakan pemilik kebun kebun Zeti Roses ini, yang akan menunjukkan kita cara-cara untuk menjaga dan merawat pokok ros agar ianya sentiasa mekar, mewangi di halaman rumah kita dan juga rumah anda lah. Kepada peminat-peminat semua, stay tune untuk bersama kita dengan Dr. Zeti bagaimana menjaga dan merawat pokok ros ini. Jadi Dr. Zeti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat ceria hari ini ya. Alhamdulillah. Okey. Jadi hari ini kita nak berikan tip-tip menarik lah kepada penonton Lubna TV tentang kaedah penjagaan dan rawatan pokok. Apa pentingnya kita nak jaga dan rawat pokok ros ni, doktor? Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada pendengar-pendengar di luar sana. Pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada Lubna kerana sudi datang ke Taman Zeti Roses, Kampung Tanjung Aur, Jalan Pantai Ali, Hulu Terengganu. Okey. Taman ni dibina sejak 9 tahun yang lalu. So alhamdulillah sekarang sudah pun menjadi taman yang disebut-sebutlah di seluruh Malaysia. So hari ini alhamdulillah pendengar-pendengar semua boleh menikmati keindahan Taman Ros yang sedang berkembang mekar pada hari ini. Ramai sebenarnya peminat-peminat di luar sana tertanya-tanya apa sebenarnya tips rahsia untuk menjadikan bunga ros ni kekal cantik di tanah rendah, di mana di Malaysia ini kita sebenarnya tidak mempunyai cuaca yang begitu sejuk seperti di luar negara. Tetapi alhamdulillah sekiranya pendengar-pendengar semua, peminat-peminat ros tahu macam mana cara nak menjaga pokok ros dengan betul, insya-Allah kita boleh menikmati keindahan kewangiannya, keharumannya seperti setanding juga seperti taman ros di luar negara lah ya. So hari ini saya nak mengajak semua pendengar-pendengar, peminat-peminat ros semua bersama-sama dengan saya untuk melihat bagaimana kita boleh menjaga pokok ros supaya dia kekal cantik lah ya, dan mekar indah. Sudah pastinya pertamanya bila kita nak menjadikan taman kita tu sebagai taman ros, biasanya peminat-peminat ros akan membeli pokok ros dahulu. Okey. So macam di Taman Zeti Roses TZR Terengganu ni, kita ada menyediakan jualan pokok ros setiap minggu dengan pelbagai jenis ID dan varietinya yang sangat pelbagai. Okey. Dan di depan saya ni adalah satu contoh pokok bunga ros dalam polybag. Okey, maknanya kita beli dalam bentuk macam ni nanti. Ya, okey. Peminat-peminat di luar sana, peminat-peminat rosarian akan membeli dalam polybag macam ni. Okey. Dan dalam polybag ni dia boleh berkembang tak? Boleh cantik tak? Sebenarnya boleh, tapi bukan dalam tempoh masa yang lama. Okey, bila kita beli pokok ros dalam polybag ni, okey, kita kena report dulu. Kena salin dulu. Dan hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak report pokok ros dalam polybag ke dalam pasu. Okey. Pertama kita nak belajar cara menyalin pokok ros dari polybag ke pasu. Okey. So ada berapa bahan yang kita kena siapkan. Itu yang pertama, pokok poli yang kita nak salin. Yang kedua, kita ada pasu. Okey. Ni pasu di TZR kita namakan ni pasu saiz S. Warna putih. Ada dijual sini juga. Ya, ada dijual di sini dan pasu ni tahan panas. So kalau nak letak pasu ni di panas pun tak ada masalah lah. Okey. So ada penyedok kecil untuk kita letakkan tanah nanti. Okey. Jangan lupa ada senduk kecil, okey, untuk kita letak bajanya nanti. Okey. Dan yang paling penting kata ni.
Okey, sebab ni adalah macam umpama nyawa lah kepada rosarian. Ya, saya kalau berjalan-jalan dalam taman ni, kata ni memang duduk di tangan saya lah. So saya akan potong, saya akan tengok mana pokok yang perlu dibuang, perlu dibuat dead heading, perlu di pruning, perlu dipincing. Okey. So menggunakan kata ni. Okey. So kita dah ada bahan-bahan tadi, dan jangan lupa bahan yang paling utamalah bila kita nak salin pokok ros, mesti ada tanah khas ros. Okey. Tanah khas ros ni memang kita dah siapkan, siap-siap di adun khas untuk semua peminat ros. So tak perlu risau. Tak perlu risau nak fikir tanah apa, nak balik, nanti nak campur adunannya macam mana. Sebab kita di TZR ni, kita dah tolong adunkan khas. Malahan tanah kita ni adalah tanah khas ros yang kita dah jalankan R&D secara saintifik. Okey. Dan secara basicnya, tanah ros yang diperlukan adalah tanah yang mengikut pH ros yang betul lah untuk cuaca Malaysia. pH-nya mengikut kajian yang telah kita jalankan 5 hingga 6.5. So range-nya di situlah 5 hingga 6.5. Okey. As long as tanah kita tu dalam range berikut yang seperti yang saya sebutkan tadi, insya-Allah pokok ros boleh hidup cantik menggunakan tanah dalam pH yang tersebut. All in one lah kata dalam ni ya. Ya, okey. Kita adunkan tanah khas ni untuk ros, tetapi insya-Allah boleh guna untuk semua pokok. Untuk semua pokok. Semua pokok berbunga, semua pokok buah, semua boleh digunakan. Okey. Okey. Dan jangan lupa anda juga perlukan baja. Okey, ni baja organik Zeti Roses yang kita adunkan khas, mempunyai lebih daripada 9 komponen. Okey, baja ni baja yang kita dah masuk testing dalam lab lah untuk menghasilkan baja organik khas untuk bunga ros. Walau bagaimanapun kita memang ada untuk pokok bunga ros, tetapi dia sebenarnya sesuai digunakan untuk semua pokok berbunga, pokok daun-daun berhijau atau semua jenis pokok berdaun, dan pokok buah-buahan juga. Juga untuk sayuran. Kita dah tulis dekat belakang ni, dia ada manfaat dia untuk semua jenis pokok lah. Tapi specialnya memang untuk pokok ros, sebab baja organik ni diadunkan khas untuk nutrisi lengkap pemakanan utamalah untuk pokok ros. Baja organik Zeti Roses ni. Okey. Untuk tanaman yang ada di rumah. Ya. Boleh digunakan untuk semua jenis tanaman. Okey. So satu lagi jangan lupa, untuk penjagaan pokok ros, anda juga perlu ada satu set khas penjagaan dan rawatan. Kalau di TZR ni kita ada set tonik dan kita ada set 5 serangkai yang akan kita terangkan detail selepas kita tunjuk cara salin pokok nanti. Okey. So, jangan ke mana-mana sebab kita nak tunjuk macam mana cara nak salin pokok. Okey. Nak report daripada polybag ke dalam pasu. Okey. Jom kita mulakan. So, tanah ros ni okey. Satu beg tanah ros ni actually just nice untuk satu pasu. Pasu yang size S sebesar ini. Just nice. Okey. So kalau kita beli 4 polybag, maknanya kita perlukan 4 beg tanah ini. Okey. Kita masukkan ya. Kita masukkan. Okey, kita masukkan separuh dahulu. Okey, tanah ni. Okey, ni tanah dia tanah yang poros air. So memang tidak akan bertakung lah. Okey. So ni tanah ni memang tanah organik, sangat organik. Okey. So kita dah ada separuh tanah medium khas ros yang kita letak dalam pasu. Dan kita perlukan pokok ros, okey, untuk salin. Okey.
Dia ada teknik dia tau. Ada orang rasa susah nak salin, sebenarnya actually dia tak susah pun. Okey, tekniknya jari kita 5 ni masukkan ke sini. Nampak tak? Okey. So kita tungging, ya. Kita terbalikkan. Okey. Tungging tu orang Terengganu, ya. Kita terbalikkan. So di bawah polybag tu, okey, kita tarik. Nampak ke? Oh, begitu sahaja. Ya. Dan kita nak buang sekam padi ni. Sekam padi ni kita tak nak masukkan. Kenapa? Sekam padi ni tak elok ke? Tak. Sekam padi, bukan sekam padi yang tak elok. Sekam padi ni actually adalah satu komponen yang boleh kita campurkan dalam mana-mana tanah. Terutama tanah ros untuk kita gunakan. Tetapi sekam padi yang terletak di dalam polybag ni tidak kita galakkan untuk kita guna, sebabnya dia datang daripada Thailand pokok ni menggunakan sekam padi yang sementara. So sekam padi ni tak boleh kita benarkan dia berkumpul satu tempat di bahagian akar. That's why, sebab itulah kita kena buang sekam padi ni dan tinggal 30% sahaja tanah di bahagian akar. So nanti kita tengok 30% sahaja boleh tinggal dalam ni, ya. So kita gerak-gerakkan sahaja. Macam tu je. Gerak-gerakkan sahaja. Okey. Kena jaga akar dia, ya. Ya. Okey. Okey. 30% satu, ya. 30%. Okey. Di bahagian tengah akar ni ada benjolan ni, jangan buang. Sebab kalau kita buang benjolan ni, ada kemungkinan dia akan berlaku kerencatan akar dia lah. Bila akar terencat, bila kita salin, pokok ni akan serta-merta jadi layu seketika. Tapi dia mati tak? Tak. As long as selagi ada akar, walaupun dia terencat sekejap, sebenarnya dia tak akan mati. So, siapa yang beli pokok ros, bila let's say dia tersalah buang banyak, dia tanam, pokok dia memang akan nampak layu sekejap. So, don't worry. Siram air banyak-banyak. Jangan takut. Dia tak akan mati. Pokok ros ni actually sangat susah nak mati tau. Bukan senang nak mati macam pokok-pokok lain lah bagi saya. Sangat tahan lasak. Kalau kena cara, dia tak akan mati walaupun tinggal satu batang sahaja. Okay? So, kalau otai-otai ros, bila dia beli pokok ros, as long as ada satu batang, dia dah okey. Sebab, walaupun yang lain nanti tak ada, dia akan keluar basah break baru tau, di bahagian bud union ni. Okay? Benjolan setongkol ni adalah bud union. Okay? So, walaupun ada satu dahan sahaja, dia mempunyai tendensi yang tinggi untuk keluar bud union yang lain daripada mengeluarkan basah break baru yang lain daripada bud union ni. So, tak perlu risau sebenarnya. Tapi, kalau peminat-peminat ros yang baru, newbie, mereka agak risau. Beli pokok yang satu dahan ni, rasanya macam hidup ke tak hidup? Betul. Sebenarnya tak pun. As long as ada satu dahan sahaja yang hijau, memang dia boleh jadi cantik dan bushy lebih daripada yang kita lihat tu. Okay? So, ni adalah bahagian yang kita tinggalkan. Nampak So, kalau kita boleh buang lagi, kita buanglah. Okay? Biasa kita gelek-gelekkan sikit lah untuk buang dia punya sekam padi. Okay. So, ni nampak. Okay. Ni bahagian yang kita tinggalkan lah. Boleh So, kita masukkan. Okay. Kita dah letak dia. So, kita tambah lagi tanah. Ya. Oh, cukup-cukup Ya. Penuh dah. Okay.
Nampak tak kita dah timbun dia. So kita kemaskan pokok ni, tarik dulu batang dia, penunggul yang kita gunakan untuk tegakkan batang, kita buang dulu. Okey, dan kita kemaskan, jangan tekan di bahagian tengah sebab kita risau bila kita tekan di bahagian tengah akar dia akan tercabut. So nak tekan di bahagian mana? Bahagian tepi. Tepi. Kemaskan di bahagian tepi ni. Penting tengok praktikal ni. Ya. Nampak tak dia macam agak membukit di sini kan? Ya. Okey. So, tanah yang ada lagi ni kita penuhkan. Sebab tanah ni nanti bila kita siram, dia akan turun. Dia mendap ya. Dia akan turun ke bawah. Okey. Nampak tak? Satu ni Cukup untuk satu pot. satu medium class rose Zeti roses ni just nice untuk satu pot. Okey? Okey. Alhamdulillah. Jadi dah satu So, proses pertama kita ya. dah siap salin. Tapi ada beberapa langkah yang kita kena buat lah. Yang pertamanya kita betulkan rancang yang kita tarik tadi tu, kita betulkan semula di bahagian tengah. Oh gitu. Itu tak apa, tak ada kena akar ke? Tak ada. Okey. Nampak tak? Dia dah kemas. So nanti dia dah tak akan bergoyang lagi dah. Tu pentingnya kena ada penghadang penunggul satu batang kayu untuk kita kemaskan batang ni. Kalau tak dia akan bergoyang ke kiri, ke kanan, dan penyebab goyangan itu boleh menyebabkan pokok tak sihat sebabnya akar bergoyang. Okey. Oh. So kalau macam ni dia dah just nice kemaslah. Okey. Okey. So step yang seterusnya kita dah repot. So sekarang kita nak siram. Ya, macam mana cara nak siram dia? Ingat untuk kali pertama jangan membaja dulu. Siram dulu baru letak baja. Tapi untuk minggu-minggu yang seterusnya lepas kita repot, kita baja dulu baru siram. Baru siram. Tu step yang kita kena ingat. Kalau repot yang pertama sahaja, siram dulu baru kita letak baja. Okey? Tapi untuk yang Hmm. seterusnya, pastikan kita membaja dulu baru siram. Mungkin ada sebab dia ke? Untuk yang pertama ni, kita dah ada bahan organik ni, dah memang baja ni memang dah organik. Okey. Tanah ni memang organik dan memang dah ada baja. So, untuk repot yang pertama, kita just nak support akar dia. Jadi kita siram dulu, baru kita membaja lah. Okey. Okey. Faham. So untuk yang seterusnya, kita membaja dulu baru siram supaya lepas kita membaja, air yang kita siram tu akan mengalir. Oh begitu. Okey. Dan seterusnya lah akan datang. Seterusnya pun akan datang. mula je saja kita siram dulu ya. Okey. Okay, so sekarang saya nak tunjuk cara nak siram pokok yang telah kita repot. Cara menyiram. Cara menyiram. Juga ada caranya. Ada caranya. Bukan main siram gitu je. Okay. Kita ketikkan sikit. Yang paling tepi. So sekam ni kita buang ke? Boleh ada guna benda lain ke? Sekam ni boleh dicampur dengan tanah lain untuk tanam sayur-sayuran yang lain lah, tak ada masalah. Tidak sia-sia begitu sajalah. Tak, boleh digunakan, tapi dengan syarat kena selalu buat semburan serangga, terutamanya RR2 dan juga RR4. RR2 tu untuk serangga macam ulat, binatang-binatang halus dalam tanah, dan RR4 tu untuk kulat. Sebab kita minta buang sekam ni sebab di sekam ni nanti dia dah ada kulat sebenarnya sebab dia datang daripada jauh. So dia dah banyak benda, banyak fungus dalam sekam ni lah. Sebab tu kita minta buang sekam ni. Okey, kalau nak campur dalam baja tanah-tanah lain, pastikan buat semburan serangga terlebih dahulu. Okey. Faham. So kita nak menyiram ya. Kita nak tunjuk cara nak menyiram. Okey. So di TZR kita guna pemancut air macam ni. Dia cantik. Macam shower ni. Macam shower. Okey. Okey. So kita siram. Cara menyiram pula, jangan siram mengenai terkena pada daun bahagian atas. Siram di bahagian tanah sahaja. Okey. Apa rasionalnya?
Sebab tempat kita ni dah selalu hujan. So kalau asyik kena daun sahaja tu yang menyebabkan pokok kita selalu terkena black spot. Tapi kalau sekali-sekala kita nak blush, sekali-sekala boleh. 2 minggu sekali, sebulan sekali okey. Tapi jangan setiap hari. Okey. Nampak tak air keluar daripada bawah? Bila kita nampak air dah mula keluar daripada pasu, maksudnya dia dah cukup lah. Sehingga air keluar daripada Yang mana? Yang ni pasu. bertakung ni ke? Ya. Dia keluar air ke bawah. Yang ni Oh, dari lubang bawah tu Lubang bawah dia akan keluar air. Okey. Okey. So kita siram just hanya kena mengenai bud union dia sahaja ke bawah. Okey. Oh, silap saya. Okey, cukup ya? Okey. Ni yang penting tengok praktikal. Maknanya daun ni tidak digalakkan untuk selalu siram. Ya. Tanah saja, kita ya. tak galakkan setiap hari kita siram kena pada daun. Okey. Sebab macam saya kata tadilah, tempat kita selalu hujan. Okey, selalu hujan panas. Setiap hari dia kena air, dia mempunyai risiko yang tinggi untuk dapat black spot yang tinggilah. Okey. Tapi kalau just nak buat, kita nak blush dia sekali-sekala. Blush ni kita buat pancutan air yang kuat pada pokok untuk halau serangga-serangga halus pada pokok. Kita boleh buat seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali ataupun at least sebulan sekali. Tapi jangan setiap hari. Sebab kalau setiap hari kita akan ada risiko tadilah black spot. Kita akan ada risiko kanker sekiranya ada batang-batang yang terluka. Setiap hari dia kena air, dia akan cepat kanker. Okey. Ini adalah step untuk langkah yang pertama untuk minggu rehat dan rawat. Okey. Step yang kedua juga 2 minggu. 2 minggu juga. Ya, 2 minggu. Kita ada 3 step yang kita setting untuk jadikan dia musim bunga serentak. Apa Kalau kita tanam pokok ros, kita kena pastikan pokok ros kita ni dapat cahaya matahari yang cukup.